Lagi bersama Cikgu Tengku untuk sambungan menjawab modul Bahasa Melayu untuk muka surat 3 dan 4 ya. Baik, bila kamu dapat soalan macam ni, perkara pertama yang kamu kena buat seperti biasa, tengok arahan dia nak apa. Tulis semula petikan dengan membetulkan kesalahan ejaan pada perkataan yang bergaris. Dia dah bagi perkataan bergaris seperti yang cikgu dah bulat tu. Semua yang cikgu dah bulat tu itu perkataan bergaris yang dia dah bagi. Dia kata soalan dia tulis semula petikan tu nanti. Petikan tu maksudnya ayat yang panjang semua ni ya. Bukan perkataan. Dia kata bukan tulis semula perkataan, betulkan perkataan, tidak. Dia suruh tulis balik petikan tu semua sekali. Jadi cara pertama bila awak dah dapat soalan macam ni, awak kena betulkanlah dulu dekat atas garisan tu, baru senang nanti nak salin, tulis saja dekat tempat garisan bawah kan. Okey. Jadi kenalah betulkan dulu, betulkan. Kampung dia je tu salah. Yang betulnya kampung, P-U-N-G pung. Gumbira. Sebenarnya gembira. Betulkan dulu kat atas. Kat dalam kelas pun cikgu buat macam ni sebenarnya, tapi ada macam tak faham juga. Cikgu selalu cakap guna warna biru sebab nak senang nak bezakan yang tulisan pensel dengan tulisan warna biru. Okey, masih tu masih sebenarnya jawapannya betul. Oleh sebenarnya oleh. Oleh, O-L-E-H. Kueh mueh, ejaan betul dia kuih muih. Berjumpa, ejaan betul dia berjumpa. Lebih, ejaan betul dia lebih. So sekarang kita dah dapat dah ni. Kita dah dapat semua betul. Kita dah betulkan dah kesalahan tu. Tapi dia tak suruh betulkan saja. Dia suruh tulis semula petikan. Dia kata petikan tu kat tempat kosong. Semua tu kena tulis semula di tempat kosong dengan betulkan kesalahan tu. Jadi awak pun mulalah menulis. Minggu depan Arif akan pulang bercuti di kampung. Dia berasa sungguh gembira. Arif dapat berjumpa dengan datuk dan nenek. Cikgu bagi contoh sikit je. Awak kena tulis sampai bawah. Semua sekali. Maksudnya, benda yang salah tu dia dah betulkan. Dalam ayat jawapan garisan tu, yang salah dia bagi tu kena betulkan siap-siap. Bukan awak salin balik benda yang salah juga. Tidak. Ada setengah murid di sekolah ni pun, dia salin. Dia memang salin. Tapi benda yang patut kena betulkan, dia tak betulkan pun. Dia salin benda yang salah. Benda yang salah tu. Jadi penat je jari awak menyalin petikan tu, tapi salah juga jawapan awak. Macam tu. Sebenarnya dia suruh betulkan dulu, lepas tu nanti salin tu benda yang dah betul, barulah jawapan awak jadi betul. Ya. Okey, baik, kita teruskan. Untuk muka surat 4, untuk soalan yang keempat, bahasa Melayu. Bila awak dapat gambar macam ni, awak kena tengok dulu soalan dia nak apa. Bina 5 ayat lengkap dengan berdasarkan gambar. Ayat yang lengkap. Bukan perkataan, bukan dia kata tulis kata kerja, tidak. Dia kata bina ayat lengkap, maksudnya ayat yang penyata yang betul lah. Ya. Sebelum tu cikgu beritahu dululah untuk kamu, kalau gambar macam ni kan, kalau untuk murid darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6 kan, dia bagi gambar je. Dia tak ada bagi gambar kata kerja tu. Tengah buat apa tu dia tak bagi. Macam dalam gambar untuk kamu ni dia dah bagi tu. Macam cikgu dah bulat tu. Mencuci pinggan mangkuk dia dah bagi. Senang lah, awak tak payah fikir pun. Yang tu dia bagi menyiang ikan. Menyiang ikan tu buang-buang perut ikan, buang-buang sisik tu. Menyiang. Memang panggilan, memang perkataan kata kerja dia ialah menyiang ikan. Lepas tu mak tu ataupun tak kisahlah watak awak nak buat apa nanti, menggoreng sayur. Lepas tu mengupas bawang. Lepas tu mengelap meja. Tu semua ialah kata kerja yang ada dalam gambar. Awak kena bulat dulu. Kalau tak ada apa? Tak ada kata kerja diberi, awak yang tengah buka peti tu pun awak boleh guna. Sebab dia tengah mengambil barang dalam peti pun boleh guna sepatutnya. Tapi sebab yang ni dia dah bagi kat kamu kata kerja tu untuk 5 orang ni, jadi 5 tempat kosong jawapan tu kena guna yang dia bagilah. Jangan guna yang tengah buka peti tu, tak perlu dah yang tu. Sebab yang ni dia dah bagi, dah berpandu, dia panggil dia bagi panduan kepada kamu. Jadi guna yang dia dah bagi. Cuma cara nak jawab dia tak boleh lah letak mencuci pinggan mangkuk macam tu, tak boleh. Itu
kata kerja saja. Dia nak ayat lengkap. Ayat yang lengkap macam mana? Dia kena ada, yang pertama, kita kena tahu dulu siapa yang buat kerja tu, buat kata kerja tadi tu. Macam gambar nombor 1 tu, mencuci pinggan mangkuk tu, kita kena beritahu siapa dia tu. Ayah ke? Pakcik ke? Tukang kebun ke? Tak kisahlah. Tapi kena ada nama ataupun orang tu siapa. Lepas tu kata kerja tu tengah buat apa, kena masukkanlah. Dia dah bagi tu mencuci pinggan mangkuk, yang tu memang kata kerja tu kena masukkan. Itu memang membina ayat, kena masukkan kata kerja tu. Lepas tu yang ketiga, kena guna dia di mana, ataupun dia guna alat apa, atau tujuan apa dia buat kerja tu. Tu kena masukkan. Jadi cikgu tunjuk contoh yang pertama tu, untuk mencuci pinggan mangkuk tadi. Okey, cikgu guna Cik Halim lah. Cikgu tak guna ayah. Cikgu guna Cik Halim. Mungkin dalam keluarga ni keluarga Cik Halim lah ni. Encik Halim mencuci pinggan mangkuk di dapur. Cik Halim tu siapa? Mencuci pinggan mangkuk tu dia tengah buat apa? Lepas tu di mana tu cikgu guna di dapur. Walaupun di mana alat tujuan tu, jangan untuk semua 5 orang ni nanti awak guna di dapur. Mengelak meja di dapur, mengepas bawang di dapur, menyiang ikan di dapur. Memanglah gambar tu di dapur. Tapi cuba kita sebagai seorang murid yang pandai, kita kena cuba untuk bina ayat guna benda lain. Dia guna alat apa ke? Contoh mengelak meja tu, awak boleh guna mengelap meja menggunakan abang contohnya. Abang mengelap meja menggunakan kain yang bersih. Contoh macam tu. Jangan abang mengelap meja di dapur juga. Alamak, cikgu sebagai penanda kertas ni, orang yang tanda ni kan, cikgu tengok alamak budak ni asyik di dapur. Dia tak ada idea ke? Jadi bila tak ada idea ni, macam cikgu nak bagi markah yang strong, yang makan penuh tu, cikgu rasa macam Allah, dia tak boleh ke buat ayat yang lebih ni, perkataan yang sesuai. Cikgu nak boleh guna untuk awak ayat gramatis. Ayat gramatis ni dia guna semua elemen-elemen yang ada dah. Dia tengah pegang apa ke, dia kena ni, kita guna perkataan-perkataan tu. Tapi cikgu, macam mana saya nak bina ayat macam tu? Saya tak pandai, cikgu, saya tak pandai. Memanglah kita tak pandai, sebab tu kita sekolah. Kan? Tapi kita kena banyak membaca untuk jadi dapat banyak perkataan tu, vocabulary dia panggil, perkataan-perkataan yang untuk kita gunalah membina ayat ni. Kita kena banyak membaca. Memang semua orang tak pandai. Cikgu dulu pun bukannya cikgu terus pandai. Kita kena banyak membaca, banyak belajar, banyak baca buku, kan banyak main game. Main game tidak mendatangkan manfaat pun sebenarnya. Tak manfaat untuk kamu untuk membina ayat. Main game tu tak ada apa, benda lompat tak tahu apa pun. Ini untuk bina ayat ni kena banyak baca buku. Jadi kita jadi luas pengetahuan tu. Orang kata banyak membaca, luas pengetahuan. Banyak berjalan pun luas pengetahuan. Bila kita banyak pergi tempat orang, luas pengetahuan juga. Tu maksud cikgu. Okey, kita tengok jawapan yang kedua kita boleh buat tu, menyiang ikan tu. Kita boleh guna ayat macam mana? Kakak menyiang ikan menggunakan pisau. Cikgu tak guna dah di dapur tu, penat dah. Asyik nak guna di dapur je. Kita guna menyiang ikan menggunakan pisau lah, sebab kakak dia tengah pegang pisau. Sebab tu cikgu guna menggunakan pisau. Kita cuba nak guna perkataan apa, menggunakan apa yang dia pegang, semua kita guna. Kalau boleh. Tengok contoh yang ketiga pula. Yang tu kita bagi ibu lah. Takkan nak bagi bibi pula. Ibu lah tu kot, sesuai kot watak tu, sebab nampak besar sikit dan tua sikit kan. Jangan tulis kat yang tu kakak pula. Habis tu mana mak dia nya? Yang besar sekali yang tu lah perempuan, jadi yang tu lah ibu. Kita agak-agak macam tu. Kita agak-agak suasana tu macam dalam rumah kita. Okey, ibu menggoreng sayur tu kena gunalah, sebab tu perkataan dia bagi. Perkataan dia bagi memang kita kena guna. Ibu menggoreng sayur untuk dihidangkan sebagai makanan tengah hari. Macam tu. Ataupun kalau awak tengok ibu tu tengah pegang botol tu, nak gunalah. Okey, boleh guna. Lagi bagus cikgu kalau kamu guna. Ibu menggoreng sayur dengan memasukkan sedikit perencah untuk menyedapkan lagi masakan. Kalau boleh buat ayat macam tu lagilah, tapi tu tinggi tu untuk kamu. Kalau boleh macam tu, cikgu rasa Allah berbangga. Alhamdulillah. Kalau boleh buat macam tu, ada murid boleh buat macam tu. Sebab dia dah biasa baca buku, bercakap macam tu. Jadi dia biasa. Jadi dia boleh bina ayat-ayat macam tu.
Kalau yang macam mak cikgu bagi contoh ni pun dah cukup untuk kamu tu, darjah 1. Ataupun ibu menggoreng sayur uh, di dalam kuali, menggunakan kuali. Boleh. Boleh macam tu. Ya. Uh, untuk kamu guna jangan guna tu, yang penting jangan guna macam perkataan yang sama macam cikgu kata tadi, di dapur tak nak lah kalau boleh. Cikgu bagi contoh sampai nombor 3 je, nombor 4 nombor 5 buat sendiri ya. Mengelap meja tu macam mana, mengupas bawang tu macam mana, boleh bagi watak lah. Untuk mengupas bawang tu mungkin adik, yang mengelap meja tu mungkin abang, macam tu. Apa yang penting, dalam menulis ke apa ke, tulisan mesti kemas. Menulis atas garisan. Setiap hari cikgu ulang benda tu. Tulis mesti atas garisan. Jangan tulis terbang-terbang. Cikgu tak nak. Huruf mesti jejak lantai. Jejak ke lantai. Jangan terbang ke atas. Jadi bukan hantu huruf ni. Kena tulis atas garisan. Baru cantik, kemas tulisan kamu. Ya? Itu sampai situ saja penerangan cikgu. 2 video. Untuk video yang pertama untuk muka surat 1 dan 2, video yang kedua untuk muka surat 2 dan muka 3 dan 4. Okey, berakhirlah sudah. Cikgu harap kamu boleh jawab dengan baik. Bila dah siap, boleh WhatsApp dekat nombor cikgu. Kalau ada masalah pun boleh WhatsApp nombor cikgu ya. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.